Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi dalam keadaan sihat wa alfiat, dan bagi mereka yang diuji dengan sakit-sakit, mudah-mudahan Allah sihatkan antum semua dan masukkan antum dalam kalangan hamba-hambanya yang diterima amalan soleh, diampunkan dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Maka insya-Allah kita baru sahaja selesai daripada menyambut hari raya Aidil Adha yang merupakan syiar umat Islam yang terbesar di dunia, yang menjadikan diri kita di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amalan-amalan yang diambil kira pada 10 awal Zulhijjah itu, kita harapkan Allah terima amalan kita. Kita harap Allah jadikan amalan itu sebagai amalan yang terpilih, yang boleh menyebabkan diberatkan timbangan kita dan dipermudahkan mizan kita dan dilancarkan perjalanan kita di titian sirat nanti, insya-Allah. Ya, jadi jangan batalkan amalan soleh kita itu. Ya, jangan batalkan amalan soleh kita. Kerana untuk membina satu amalan soleh tidak semudah yang disangkakan. Tiba-tiba kita rosakkan, kita batalkan, maka rugilah kita. Baik, kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar dalam kitab Syarah Kitabul Jami'. Ya, Kitabul Jami' daripada Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah dan pentakhrihnya Abdullah Ibnu Abdurrahman Al-Bassam. Yang mana ianya berkisar dalam bentuk pembentukan diri, ya, pembentukan diri dan pentarbiahan akhlak Islamiah. Yang mana kita kena faham elok-elok, kalimah ini adalah kalimah yang asli yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak Islamiah. Ya. Kerana apa? Kalimah-kalimah seperti kalimah tasawuf tidak pernah wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak dikenali kalimah itu melainkan pada selepas 100 Hijrah, selepas kewafatan baginda, kewafatan Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin, maka barulah kalimah-kalimah yang begini muncul. Jadi ianya dikenali sebagai akhlak Islamiah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang kelebihan fadilat akhlak yang kadang-kadang boleh membawakan kita ke syurga, ya, yang menyelamatkan kita ke neraka. Okey. Dan tidak dinafikan juga jika tidak dijagakan akhlak ini, dia boleh membawakan kita kepada neraka. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita lebih berhati-hati, semoga kita lebih berjaga-jaga supaya akhlak yang kita miliki ini mengikut rentak-rentak yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi kita. Baik. Tajuk yang kita bincangkan, kita masih lagi membicarakan tajuk keutamaan diam, muka surat 141, hadis yang ke-40. Kita telah membicarakan hadis tersebut, walaupun kita dapati hadis itu dhaif, namun perbahasannya diketengahkan beberapa hadis yang lain, ya, yang lebih sahih. Ya, walaupun hadis yang kita baca as-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhu, yakni diam itu adalah hikmah namun amat jarang yang melakukannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, namun kedudukan hadis ini dhaif. Ya, kedudukan hadis ini dhaif. Maksud dia sahih, maksud dia betul. Jadi ala kulli hal, nak mensandarkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan sandar kerana kedudukan menisbahkan kepada Rasulullah, kita tidak akan menisbahkannya kerana kedudukannya dhaif ini. Okey, baik. Jadi kita lihat kepada kandungan hadis, kita telah syarahkan, kita telah terangkan syarah hadis ini. Ya, pertama, hadis ini menjelaskan keutamaan diam
dan diam itu sendiri bahagian dari hikmah. Allah berfirman ya di dalam surah Qaf, di mana dalam surah Qaf Allah mengatakan wama yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada tiada satu pun yang ucapan yang dikeluarkan melainkan ianya dekat dengan malaikat pengawas dan yang selalu hadir. Yakni malaikat itu merakami apa yang kita katakan, apa yang kita cakapkan. Maksudnya rakamannya bukan seperti rakaman kita. Rakaman yang cukup hebat di sisi Ar-Rahman yang hanya boleh kita imani sahaja. Ya, bagaimana wallahu alam. Cara teknologi yang ada pada diri kita pun kita melihat jika ia dah terakam menjadikan satu bahan hujah, menjadi satu bahan bukti. Ini kan pula di sisi Ar-Rahman yang mana Allah tidak akan menzalimi walau sebesar darah sekalipun kepada kita, pasti dia akan tunjukkan bukti apa yang kita telah buat, ya baik ataupun buruk. Ya, oleh kerana itu bukti rakaman ini amat penting supaya kita tidak menyalahkan Allah, supaya kita tidak mengatakan Allah ya telah menzalimi hamba-Nya. Tak. Okey. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Nabi SAW bersabda, "Man dhamina li ma baina lihyaihi rijlaihi ya wadman lahul jannah." Barang siapa yang bersedia mengambil perjanjian dariku untuk menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya dan dua kakinya, pahanya, maka aku jamin untuknya syurga. Kalau ikutkan hadis tu ada waw kat situ dia hilang. Okey. Barang siapa yang bersedia mengambil janji, yakni kita mengambil janji kepada Rasulullah SAW bahawa kita akan menjaga dua, yakni lihyaihi, dua rahang, rahang atas dan rahang bawah, yakni mulut. Yang dimaksudkan lihyaihi itu adalah lidah kita. Ya, lidah kita. Dan juga antara dua kakinya, ya, yang disebutkan itu adalah maaf kemaluan. Maka aku memberi jaminan untuknya syurga. Jadi dalam hadis ini mengisyaratkan Rasulullah mengarahkan kita menjaga dua perkara. Ya, dua perkara yang besar yang nampak simple tetapi dia boleh meletakkan diri kita ke dalam neraka. Yang disebutkan dalam hadis ini, siapa yang boleh memberi jaminan dariku untuk menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya. Ya, dua garhangnya. Kalau lihyaihi, dua garhangnya, yakni garham atas, garham bawah atau rahang, ya. Lihya itu daripada kalimah itu datangnya lihya, yakni janggut. Ya, lihya ni janggut. Dia muncul daripada bahagian liha. Liha. Okey. Yakni lidah yang dimaksudkan adalah lidah dia. Dia berjaga. Tapi disambutkan dalam keadaan yang sekarang ini ditambahkan satu bab lagi berkaitan dengan apa yang ditulisnya. Ya, apa yang ditulisnya. Subhanallah, penulisan sama juga dengan lidah yang disampaikan. Tapi kadang-kadang penulisan itu tidak semerdu ataupun sehebat lidah yang berbicara. Karena lidah yang berbicara ini kadang-kadang ia mempunyai satu apa yang kita katakan special atau macam sihir sikit. Kalau pandai orang tu bercakap, lagi orang boleh telan bulat-bulat. Ya, pandai orang tu bodek, lagi cepat. Ya, itu pasal kedudukan mulut tu lain. Berbeza dengan penulisan. Ya, penulisan ini kita tengok biasa je. Cuma kalau ahli sastra menulis, orang yang faham sastra je yang bacanya begitu manis, begitu lazat. Tetapi bagi kita, kalau yang tak faham sastra, kita baca tu macam baca buku biasa je. Ya, itu beza dia. Tetapi kalau berbicara ni, kalau kita lihat berbicara ni dia lebih menyentuh kepada seluruh. Innal bayanu lisihru. Innal bayana lasihru. Sesungguhnya bayan itu, penerangan itu adalah sihir. Ya, yang mana orang boleh tergugat ataupun boleh terpengaruh dengan ucapan-ucapan. Oleh kerana itu kedudukan itu amat berbahaya. Ya, jatuhnya sebuah kerajaan, jatuhnya seorang itu ditangkap, dia apa, semuanya kadang-kadang disebabkan mulut, yakni fitnah dia lakukan sehingga akhirnya mendatangkan musibah kepada ummah.
Okey. Jadi oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis riwayat Tirmizi yang sahih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, mengingatkan bahawa siapa yang boleh memberi jaminan, ya, di antara dua rahangnya, yakni lidah, dan dua kakinya, yakni disebutkan kemaluan, yang dikaitkan dengan masalah terutamanya zina, ya, perbuatan-perbuatan yang bawa kepada zina itu, ya, dia merupakan satu perkara kabair yang boleh menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Oleh kerana itu Rasulullah memberi jaminan yang besar kepada dua perkara ini. Mungkin di kalangan kita insya-Allah yang perkara yang kedua dia boleh mampu menjaganya, tapi perkara yang pertama itu kita takut. Tuan-tuan dan perempuan, amalan soleh yang kita lakukan begitu banyak. Kita takut dia menjadi debu yang berterbangan disebabkan kesilapan kita. Disebabkan kesilapan kita yang mana kita melakukan perkara, mengatakan perkara-perkara yang tidak boleh dikatakan. Oleh kerana itu, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan katalah perkataan yang baik-baik. Sehingga kan Allah meletakkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan yang baik-baik itu termasuk sedekah. Kita tak perlu, kadang-kadang kita tak mampu untuk bersedekahkan dengan keuangan, apa juga kita nak bersedekah, tak mampu. Paling kurang perkataan yang baik itu kita berikan itu adalah sedekah. Ya, sehingga kan Allah meletakkan dalam surah Al-Baqarah firman-Nya dalam bentuk orang yang bersedekah tidak mengikut perkataan, perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Ya, lebih baik orang itu berkata dengan perkataan yang baik. Seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'rufun wa maghfirah. Perkataan yang baik-baik itu, perkataan-perkataan yang mendatangkan pengampunan itu, ya, lebih baik daripada sedekah yang kita berikan yatba'uha adha, diikuti dengan perkara yang menyakitkan. Oleh kerana itu, perkara yang kita lakukan sedekah di antara perkara yang hebat, memang tidak dinafikan, di antara perkara yang hebat yang perlu kita renung, yang perlu kita teliti. Ya, subhanallah, amalan yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak untuk kita meraihkan syurga. Terlalu banyak meraihkan kebaikan. Sedekah yang kita lakukan dengan bentuk sedekah terang-terangan, sedekah senyap-senyap, sedekah yang boleh mendatangkan amal jariah, sedekah yang boleh memberikan pahala impak yang begitu besar, berkait-kait semua. Ya, banyak. Maka kita lakukan. Kita lakukan dengan sebaik-baik yang mungkin. Sudah tentu pahalanya besar. Oleh kerana itu orang yang bersedekah, ya, terutamanya misalnya kita nak bersedekah apa-apa yang baik, yang boleh mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, yang boleh memberi kesan impak kita di alam kubur misalan, kerana sedekah ini digambarkan pada hari sebelum kematian, ya, dia memudahkan kita mati dan dia akan memberikan kebaikan kepada kita begitu dahsyat yang menyebabkan kita boleh husnul khatimah. Apatah lagi sedekah itu diikuti yang boleh membawa ke dalam kubur kita. Ya, alhamdulillah macam kita lakukan juga, ya, seperti program membuat telaga pada negeri-negeri yang susah, ya, seperti Kamboja yang kita alhamdulillah kita telah mula operasi. Jadi perkara ini agak menarik disebabkan sedekah air di antara yang disebutkan dalam hadis berkaitan dengan sedekah yang akan berterusan. Okey. Jadi cuma jangan batalkan sedekah-sedekah ini, amalan-amalan soleh ini dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan perkataan yang tak baik.
Oleh kerana itu Allah mengatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik-baik, yang penuh kemaafan itu lebih baik daripada sedekah kita bagi punya banyaknya, tapi yatba'uha adha, diikuti dengan perkara yang menyakiti. Wallahu ghaniyyun halim. Allah tu kaya dan dia berikan kepada hamba-hambanya halim dan bersifat pelembut. Allah tak pernah nak menyakiti hati kita, tak pernah mendukakan kita, cuma yang salahnya kita. Oleh kerana itu berhati-hati. Ya, berhati-hati terhadap perbuatan-perbuatan kita supaya tidak membatalkan amalan. Yatba'uha adha ini tak kiralah di antaranya kita bagi sekah nah ambil tak kenang budi, itu kalimah-kalimah. Ataupun mungkin kita mengungkitkan amalan-amalan kita yang lepas kita bersedekah, ya kita bagi, kamu ingat tak apa yang aku lakukan pada dahulu kala, aku bagi kamu begini begitu begini, ya akhirnya itu membatalkan siri amalan-amalan soleh. Oleh kerana itu mulut kita ni kena jaga elok-elok. Dia akan rosakkan amalan kita, itu belum lagi dengan mengumpatnya, membawangnya, menyambainya, apa semua tu, ya yang boleh merosakkan siri amalan terbaik kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian berkaitan dengan menjaga kemaluan kita yang dikaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat Al-Quran begitu banyak. Ya, yang mengingatkan kita sifat-sifat orang yang beriman, orang yang bertakwa, di antaranya li furujihim hafizun. Ya, yang menjaga kehormatan kemaluan dia. Ya, yang mana ulama menafsirkan berkaitan dengan penjagaan itu, ya kita terangkan sikit, ya. Ianya merupakan perkara yang tidak dilakukan, ya, dengan perkara-perkara yang tidak mengikuti syarak, seperti berzina, ataupun na'udzubillah semua itu, ataupun berliwat, ataupun maaf kata istimna', ya, apa yang nak sebut, maaf kata perkara-perkara yang mengeluarkan mani sesuka-suka, sesaja dengan tangannya ataupun dengan alat-alat. Okey? Jadi itu semua perkara-perkara yang tidak menepati syarak. Tidak menepati syarak, yang mana ianya dicela sama sekali. Oleh kerana itu, kita dah terangkan beberapa perkara berkaitan dengan perkara tersebut bagi mereka, ya, yang mempunyai anak-anak gadis ataupun anak-anak teruna yang mula dewasa, ya, bagi saya kalau boleh dikawinkan awal, kawinkan. Dan itu adalah jalan penyelesaian, ya, yang terbaik dalam keadaan fitnah di akhir zaman. Apatah lagi, ya, kepunyaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan banyaknya wanita di akhir zaman nanti, ya, kita dah berada dalam lingkungan yang disebutkan itu, dinisbahkan satu lelaki bersamaan 50 orang wanita. Ini merupakan satu ujian yang besarlah. Jadi bagi saya, wallahu alam, istilah perigi mencari timba, tidak ada istilah tu. Kerana apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis yang dikaitkan dengan Al-Quran, semuanya telah dijelaskan dengan terperincinya. Tak menjadi masalah. Nampak kalau seorang tu orang yang baik, apa salahnya kita ni ada anak perempuan pergi pinangkan. Oh, terbalik pula perempuan minang lelaki, tak menjadi masalah. Rasulullah pun dipinang oleh Khadijah. Ya. Rasulullah dipinang oleh Khadijah. Jangan kita berkira sangat, ya. Idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Barang siapa yang didatangi, ya, orang yang datang itu untuk meminang tu, orang yang baik agamanya dan baik akhlaknya, maka kawinkan. Hadis itu kata apa? Kawinkan. Kalau tidak, kita akan membentangkan kerosakan yang lebih besar. Ya, mungkin agak ganjil sedikit, tapi saya nasihat bagi mereka yang nampak kepada manusia itu baik, ya, baik saya katakan tengok kepada agama dan akhlak, ya, jaga solat dia, akidah tauhid dia betul-betul mengikut Quran dan sunnah, itu di antara usul, ya, akhlak dia baik, okey, kawinkanlah, insya-Allah, mudah-mudahan khair. Istikharah dulu, minta pertolongan Allah dan buat. Saya, anak-anak saya yang 2 orang perempuan tu memang saya kawinkan awal, ya, saya yang meminang. Kenapa? Saya takut kerana ianya akan menimbulkan fitnah yang besar, ya,
biar mereka kahwin awal, insya-Allah mudah-mudahan Allah peliharalah mereka. Okey. Jadi di sini kita mengatakan bahawa kedua-dua perkara ini adalah besar sebenarnya. Besar sebenarnya, yang mana ianya boleh membawa kepada syurga. Ya Rasulullah kata, aku menjamin baginya syurga. Dan mudah-mudahan kita termasuklah dalam golongan ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, pelihara lidah kita, pelihara kehormatan kita. Dalam riwayat lain pula yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi melalui hadis Muadz bin Jabal bahawasanya Nabi bersabda, wa hal yakubbun nasi fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang menyebabkan manusia itu dimasukkan, diseretkan ke dalam neraka, diseretkan wajahnya ke dalam neraka, melainkan disebabkan kesan ataupun perbuatan lidah-lidah mereka. Ini disebabkan Rasulullah melalui hadis itu Rasulullah mengatakan, ya, ramai yang akan masuk neraka melalui lidah mereka. Jadi Muaz bin Jabal macam terkejut juga. Ya Rasulullah, disebabkan lidah orang boleh masukkan dirinya ke dalam neraka. Lalu Rasulullah katakan, ya, tidak ada yang menyebabkan manusia di neraka itu diseret wajahnya melainkan kerana peranan dari lidah-lidah mereka. Ya, ini di antara perkara yang agak perlu diambil perhatian. Diambil perhatian bahawa lidah-lidah kita ini kedudukannya berbahaya. Lidah-lidah kita ini seperti pisau yang perlu dijaga elok-elok, disarungkan elok-elok, supaya dia tidak terlepas dan terkena kepada sesuatu yang boleh memudaratkan dia. Jadi lidah-lidah ini boleh membawa kepada kita ke neraka. Auzubillah. Dan lidah-lidah juga boleh membawa ke syurga. Kalau tidak, masakan Rasulullah mengatakan beruntunglah orang yang dibukakan kitab, ya, kitab dalam kitab yang dibentangkan di hari kiamat dipenuhi dengan istighfar, dipenuhi dengan astagfirullah, astagfirullah, ya. Sehingga kan kita menyaksikan orang-orang yang di dalam kubur yang pernah disebutkan dalam athar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka bercita-cita untuk pulang ke bumi dengan amalan-amalan yang mudah, yang tidak ada beratnya. Mereka ingin lakukan. Apa dia? Amalan yang mudah, tak ada beratnya. Tak perlu ambil wuduk, tak perlu nutup aurat, tak perlu, ya Allah, berbagai-bagai. Apa dia? Zikrullah. Menjemput, berzikir, mengingati Allah. Dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Senang sahaja. Ya, tidak memerlukan tenaga, tak perlu. Ya, kalau air pun boleh kita sebut tengah penat, air kan boleh. Tak perlu tenaga yang banyak, kecuali kalau dah penat sangat. Itu mungkin. Tetapi kalau sekadar macam kita ni sebut je subhanallah. Kalau tahu kita marah pun la haula wala quwata illa billah, boleh sebut kan. Jadi sebutkan bahan sebutan. Tinggalkan lagu-lagu yang pernah kita melagukan, melalak-lalak lagu Dondang Sayang ke Cik Mek Molek ke apa semua, ya. Gantikan dengan zikir-zikir. Ya, memang permulaan agak sukar, tetapi lama kelamaan dia akan menjadi maintain, menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan untuk menyebut, berzikir, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahawa dia pernah bertanya kepada Nabi tentang an-najah, yakni kejayaan atau keselamatan. Maka baginda menjawab, imsik alaika lisanak. Amsik alaika lisanaka, yakni jagalah lidah kamu. Ya, rupanya jaga lidah ini dia boleh membawa keselamatan yang banyak. Ya, itu yang pernah kita membicarakan tentang Luqman Al-Hakim. Kenapa gelaran Luqman Al-Hakim tu? Al-Hakim tu adalah hikmah. Luqman yang mempunyai hikmah, dia tidak berbicara melainkan perkara-perkara yang penting je. Ya, tidak berbicara melainkan perkara yang penting sahaja. Oleh kerana tu, Luqman Al-Hakim ini seolah-olah dalam mulutnya ada emas. Kita ni kalau tak bicara banyak, bila sekali kita bicara lain. Ya, tapi tengok juga. Kalau bicara tu bermanfaat ke, bicara idea yang baik. Ya. Nanti orang kata, baiklah dia diam. Tak adalah nampak kebodohannya.
Ya, oleh kerana itu lebih baik dia berhati-hati waktu nak berbicara supaya yang baik sahaja yang boleh keluar daripada mulutnya. Okey? Baik. Diriwayatkan bahawa Abu Bakar As-Siddiq pernah berisyarat ke arah lisannya sambil berkata, inilah yang akan memasukkan kebanyakan tempat yang berbahaya. Al-Hasan Basri berkata, tidak akan faham terhadap agama ini orang yang tidak mampu menjaga lidahnya. Okey. Jadi dalam bab ini kita menyaksikan athar ataupun kisah berkaitan Abu Bakar As-Siddiq mengisyaratkan kepada lidahnya. Ya, mengisyaratkan kepada lidahnya inilah yang akan memasukkan kebanyakan tempat berbahaya. Ya, badan tak boleh masuk, lidah boleh masuk. Badan tak boleh masuk, penulisan kita boleh masuk zaman sekarang ni. Ya. Jadi oleh kerana itu perkara-perkara yang begini yang menggerunkan. Ya. Subhanallah. Dalam asar yang lain Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memegang lidahnya. Ya. Bumi mana yang akan ku duduk, langit mana yang aku akan berteduh jika aku mengatakan apa yang aku tidak ketahui. Ya, menunjukkan berbahayanya lidah kalau tidak dijaga elok-elok. Okey. Hasan Al-Basri seorang tabi'in yang besar, ya, mengatakan juga tidak akan faham terhadap agama ini orang yang tidak mampu menjaga lidahnya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyaksikan kalau kita tengok penceramah tu lolak aja, ya, dia berkata-kata tak ikut manhaj agama, dia berkata-kata dengan mengumpat, mencela, memaki apa semua, dia bukan orang yang mahir kefahamannya dalam agama. Walau dia pakai serban, walaupun pakai jubah. Kenapa zaman fitnah ni orang pakai serban dan jubah lah yang membawa fitnah yang besar pada ummah sekarang ni. Dengan title namanya ustaz, dia membawa benda-benda syirik kepada masyarakat. Na'udzubillah min zalik. Baik, kedua Al-Ghazali menyebutnya di antara bahaya lisan adalah sangat vulgar dalam membahaskan kebatilan, tidak konsisten dalam berbicara, berkata keji, mengumpat, mengejek, mengolok-ngolok, menyebar luas rahasia, berdebat, melaknati, berbohong, ghibah, namimah dan mengadu domba. Jadi Imam Al-Ghazali menunjukkan, membariskan di antara perkara-perkara yang disebutkan sebagai perbuatan mazmumah, perbuatan yang tercela melalui lidah. Ya, bila dilihatkan perkara-perkara tercela ni memang ada pada kita. Misalnya kita mengumpat, ya, berbicara yang tidak konsisten, berkata keji, mengejek, mengolok-ngolok, dia ini semua perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan boleh akan dihukum di depan Allah nanti. Allahu Akbar. Ya, saya teringat hadis betapa seorang itu, ya, yang tidak menghiraukan apa yang disebut, yang boleh dilontarkan dia ke dalam neraka dengan jarak yang begini-begini. Subhanallah, hanya dengan perkataan. La haula wala quwata illa billah. Oleh kerana tu sifat mazmumah, sifat yang tercela ini, ya, mazmumah itu adalah sifat yang tercela, harus dihindarkan, ya, sampai kita tidak berkata melainkan yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, dengan pemahaman ini kita menjadi tahu bahawa diam yang dianjurkan adalah dari perkataan yang diharamkan. Yang dimaksudkan diam itu adalah perkataan yang diharamkan, di mana contohnya telah disebutkan sebahagian di atas. Contoh lainnya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang mungkin saja dapat menyebabkan orang berbicara terperangkap dalam keadaan makruh ataupun haram. Ya, perkara-perkara yang walaupun ianya mubah, tetapi perkara-perkara itu boleh menyebabkan datang satu perkara yang tidak baik dalam perkara yang makruh dan mungkin yang lebih berat, haram. Oleh kerana itu di kalangan orang-orang soleh, walaupun perkara itu mubah, mereka tidak berminat. Kerana apa? Benda yang mubah itu kadang-kadang boleh mendatangkan ke musibah bagi mereka. Itu di antara tangga warak, ya, kewarakan yang tinggi dalam jiwa mereka. Baik. Adapun untuk perkataan tentang hal yang bermanfaat, baik itu merupakan tilawatul Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar,
mengajar dan berbincang dengan keluarga maupun saudara seiman, maka semua itu termasuk perkara yang terpuji. Ya, sudah tentu tilawatil Quran di antara perkara yang terpuji, namun berhati-hati kenapa ikhlaskan niat kita. Ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Quran dan yang mengajarnya. Itu sebaik-baik ilmu yang bermanfaat ini ialah tentang Al-Quran. Maka Al-Quran secara kasar, jika kita mengikut apa cara-cara adab-adab terhadap Al-Quran ini. Tetapi ianya akan menjadi fitnah kepada orang-orang yang seperti Khawarij. Ya, mentafsir Quran mengikut akal. Ya, tidak mentafsir Quran mengikut Rasulullah, penafsiran hadis ataupun penafsiran Quran yang terbaik. Keempat, berbicara mengenai semua hal yang terpuji di atas termasuk nikmat Allah yang agung, merupakan perangai yang amat baik perlakunya. Kerana yang bersangkutan tertentu akan mengucapkan kata iman dan Islam. Allah telah berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia bersedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perbaikan pendamaian di antara manusia. Ya, di sini apabila seseorang itu berbicara dengan bicara yang baik-baik, kita akan menyaksikan perbicaraan ini adalah perbicaraan sifat ahli syurga. Oleh kerana itu sifat ahli syurga di antaranya yang kita nampak adalah orang yang berbicara baik-baik. Okay? Orang yang berbicara baik-baik. Kerana ahli syurga dia tidak akan berbicara perkataan yang tidak baik. Ya, mereka berbicara perkataan yang tidak ada lagha, la yasma'u fiha lagwan wala kidzaba. Ya. Tidak didengar di dalamnya perkataan yang lagha, apatah lagi perkataan yang menipu. Dan tidak didengar perkataan melainkan waqila salaman salama, perkataan yang sejahtera, baik. Oleh kerana itu kalau kita menyaksikan apa yang diucapkan ahli syurga, ya, selepas dia mati, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, seperti berlaku kepada Ashabul Yasin, lelaki yang menyeru kepada kaumnya beriman kepada Tuhan yang Esa. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya, alangkah baik jika kaum aku ini mengetahui dengan apa pengampunan yang Allah berikan kepadaku. Bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan telah memuliakan aku. Ini perkataan ahli syurga. Ya, begitu juga dengan perkataan ahli syurga yang disebutkan dalam surah Ali Imran, para syuhada yang mengharapkan orang yang di belakangnya supaya dapat mengikut rentak-rentaknya. Itu perkataan ahli syurga. Dan kita lihat perkataan para nabi, di antaranya perjalanan Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu, dia bertemu dengan nabi-nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua telah mewasiatkan kepada Rasulullah. Ya, subhanallah, kehidupan alam roh mereka pun begitu, bagaimana pula kehidupan di syurga. Waqilan salaman salama, dan perkataan mereka itu baik-baik belaka. Jadi jadikan diri kita sebagai ahli syurga, ya, dengan sifat-sifat itu menonjol di muka bumi, ialah dengan perkataan yang baik-baik sahaja. Keempat, berbicara mengenai semua hal yang terpuji ini termasuk okey, kita dah baca tadi ayat yang mulai ini memberikan penjelasan detail tentang perkataan yang menjijikkan dan perkataan yang elok. Jadi ada beza perkataan yang baik dengan perkataan yang tidak baik. Kelima, sabda Nabi, namun sedikit sangat yang melakukan kerana watak manusia lebih menyukai isu dan grup yang banyak bertanya. Okey, dalam bab ini kita menyaksikan ini, boleh kita tengok. Tuan-tuan dan puan-puan cukup tengok pada komen. Kalau kita rajin buka WhatsApp tu, kita akan melihat komen-komen manusia ni, ya, pum keluar isu. Kita tengok macam mana mereka komen. Adakah kita seperti mereka? Itu yang paling penting. Kita ni jangan cepat nak kritik, jangan cepat nak komen. Ya. Banyakkan astaghfirullah,
ataupun tak payah masuk dalam siri komen-komen tu. Ya, kalau nak tegur pun tegur yang bermanfaat sahaja. Itu ada adab. Kalau tidak, kita akan menyaksikan dalam 100 orang belum tentu perkataannya yang baik-baik. Okay, itu ada adab kita ber-WhatsApp ataupun bermesej ataupun Facebook, Twitter, apa semua itulah. Ya, wallahu alam bisawab. Bab yang berikutnya. Waspada, bab keempat, waspada terhadap akhlak yang tercela. Ya, waspada dengan akhlak yang tercela. Dengan arti kata lain, ya, akhlak yang tercela boleh membawa kepada ke neraka. Jaga diri kita. Kenapa? Allah mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Dan para nabi mengikut arahan Allah memiliki sifat-sifat terpuji. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, berada di atas akhlak yang cukup tinggi, cukup besar, cukup hebat. Okay? Jadi, Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Sehingga dalam hadis menceritakan, ya, Aisyah mengatakan Rasulullah ini pemalu lebih daripada anak dara. Anak dara. Lebih daripada anak dara. Sifat anak dara mesti ada sifat pemalu. Ya, dia tak boleh sifat terhegeh-hegeh, ya, tak malu masuk dalam Facebook, masuk dalam WhatsApp, semua tu, ya, baru kenalan sehari dua terus. Tak boleh. Itu bukan sifat seorang yang pemalu. Bukan sifat anak gadis. Kenapa? Sifat pemalu itu dimiliki oleh Rasul dan juga anak-anaknya yang disebutkan dalam Al-Quran. Seperti mana dalam hadis mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW itu lebih pemalu daripada seorang gadis anak dara pingitan. Yakni gadis yang Masya Allah, tabarakallah. Kecantikan seorang gadis itu diikuti dengan akhlaknya yang mulia. Dia kalau cantik, ketawa tu dia terbuka mulut. Ya, dia ni tak malu, duduk Masya Allah, duduk sampai orang duduk beradab, dia duduk terkangkang. Itu bukan akhlak. Ya, bukan akhlak sebagai seorang gadis sebenarnya. Seorang gadis dia kena jaga, ya, adab dia, akhlak dia, kerana kecantikan dia di antaranya disebabkan akhlak dia. Ya, oleh kerana itu Rasulullah kata termasuk orang lelaki, ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jika didatangi oleh kamu seorang yang punya akhlak yang mulia dan agama yang baik dan akhlak yang mulia, maka kahwinkanlah. Okey. Antara, ya, kalau Rasulullah bersifat pemalu, sifat pemalu ni dapat dikesankan melalui akhlak-akhlak seseorang itu. Ya, sifat pemalu melalui akhlak. Itu pasal bila seorang anak gadis itu ditanya, adakah kamu nak kahwin? Ya, kamu nak kahwin ke? Anak gadis yang pemalu dia takkan kata aku nak kahwin, aku nak kahwin, tak akan. Ya, dia akan senyap diri dia, rasa malu tu. Ya. Macam mana ya kita nak bagi contoh, mungkinlah tuan-tuan dan perempuan waktu minang ibu-ibu dulu, ya, bagaimana kedudukannya? Ke dah meloncat-loncat dah. Ya. Bila kata kamu nak kahwin, dia tak tergamak nak sebut aku nak kahwin. Nak, tak nak, kalimah nak pun tak. Dia senyum-senyum sipu, dia lari. Dia nyorok bawah bantal ke bawah katil ke bawah dapur ke, dia malu. Ya. Dia excited tu. Berbeza dengan anak zaman sekarang. Kadang-kadang sebut dia nak apa, dia berkenan kat kamu. Dengar berkenan terus dah belakang motor si lelaki tu. Itu dah tak ada pemalu dah. Aib. Itu aib. Dari sudut syarak, aib. Jiddan. Okay? Di antara sifat pemalu yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam kisah Nabi Musa AS, anak-anak, apa dia? Anak-anak Nabi Shu'aib. Ya. Cuba buka surah Al-Qasas. Sifat pemalu tidak datang melainkan kebaikan. Ya. Sehingga kan Rasulullah diberitahu orang tu pemalu, biarkan dia malu. Kenapa? Dengan sifat malu tu, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Baik, dalam surah Qasas, surah juzuk yang ke-20, surah yang ke-28, muka surat 388.
Nabi Musa sewaktu lari daripada Firaun, dia singgah di Madian. Ya, waktu dia berjalan di Madian, maka dia nampak golongan sedang memberi minum binatang. Ya, beri minum binatang. Yakni beri makan minum kambing, kambing, unta, lembu ke, tengah bagi minum. Tetapi didapati dua orang perempuan ni dihalau. Jadi dia menghairankan, kenapa tak disuruh minum sekali? Kenapa dihalang pula? Okey. Selepas habis orang-orang lelaki ni bagi minum, dia tutup perigi itu dengan batu. Dan yang dikatakan batu itu boleh diangkat 4 orang lelaki yang kuat. 3 atau 4 orang lelaki yang kuat. Kerana apa? Kedekutnya mereka tak nak bagi orang lain minum. Lalu Musa bertanya, ma khatbukuma, dalam ayat yang ke-23. Apa yang korang buat ni? Orang lain bagi minum, korang halang kambing korang ni. Qalata la nasqi. Lalu kedua-duanya mengatakan, kami tak boleh la nasqi hatta yusdirar ri'a. Ya, kami tak boleh bagi kambing-kambing ini minum sehingga pengembala-pengembala tadi tinggalkan, baru kami boleh bagi minum. Lalu Musa bertanya, mana bapa kamu? Abang kamu. Wa abuna syekhun kabir. Bapa kami dah tua, dah tak larat. Di situ Nabi Musa terdiam. Ya, dia angkat batu tu yang besar, 3-4 orang boleh angkat, hanya dia seorang angkat, letak, lepas tu dia bagikan. Fasaqa lahuma. Ya, dia bagi, nampak tak Nabi Musa ya? Lepas tu dia tutup balik, summa tawalla ila dhilli. Lepas tu dia pergi ke satu tempat yang berteduh, lalu dia berdoa kepada Allah. Okey. Yang menarik, dia dah tuang tu, okey, dia tak, okey, ini business card saya, okey, saya Ustaz Fadil, okey. Dia tak ada macam tu. Tak ada nak ta'aruf, nak berkenal-kenalan pula. Okey, saya begini, sila selamat datang, welcome. Okey, kalau ada masalah bagi tahu saya. Tak ada. Ini jenis orang ikhlas ni. Ya, tinggalkan, dia duduk di bawah zilli, sambil tu dia berdoa. Apa dia berdoa? Ya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, apa maksud dia? Dia dalam siri doanya, Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan Engkau yang turunkan kepadaku. Menarik sekali ya. Ulama mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan ambil perhatian, terutamanya anak-anak muda. Ya, yang masih muda lagi, yang tak tahu lagi nak kahwin ke tak kahwin, mereka mengatakan, bagi mereka yang ingin berkahwin, bacalah ayat ini. Bacalah doa ini, ya, kerana ini adalah doa yang mempermudahkan urusan perkahwinan. Catat. Catat. Ya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Oh, ada juga doa macam tu ya, ada. Ya, selain daripada doa, ya Allah kahwinkanlah aku, ya Allah kahwinkanlah aku. Doa ni, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya. Kita lihat ya. Okey, mula ayat tu. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Kemudian datanglah kepada Musa. Okay, apa dia? Salah seorang dari kedua wanita itu berjalan keadaan tersipu-sipu, yakni dalam keadaan rasa malu dia berjalan. Ayah dia suruh panggil, dia rasa alamak beratnya, macam mana aku nak panggil ya? Ini di antara perkara yang berlaku bahawa wanita ini pemalu. Okey, kita lihat apa? Maka kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dalam keadaan malu-malu. Ia berkata, sesungguhnya bapaku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu, memberi minuman ternak kami. Maka tatkala Musa mendatangi bapanya dan menceritakan kepadanya mengenai dirinya, lalu Syuaib berkata, janganlah kamu takut,
kamu telah selamat dari orang-orang zalim itu. Nampak tak? Okey? Ini dia. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa Nabi Musa lepas sahaja dia berdoa, salah seorang wanita yang dikatakan nama wanita itu adalah Safura. Ya. Lalu datang panggil Nabi Musa dalam keadaan malu. Allah sebutkan perkataan ini, ingat bila Al-Quran menyebut perkara ini amat penting. Oleh kerana itu wanita-wanita, anak-anak gadis mesti ada sifat pemalu. Ya, sifat pemalu kena ada. Baik, apa berlaku? Bila Nabi Musa datang, dalam perjalanan ini berlaku, ya. Berlaku beberapa perkara, ialah siapa nak tunjuk jalan melainkan perempuan ni. Lalu dikatakan dalam penafsiran itu, waktu Nabi Musa berjalan mengikut belakangnya, tiba-tiba angin bertiup, Nabi Musa tidak selesa. Lalu Nabi Musa mengatakan, wahai wanita, kamu jalan ke belakang, di belakang aku dan arahkan aku ke mana jalan tu. Okey? Maksudnya kalau jalan, maksud Nabi Musa tak mau tengok perempuan itu berada di depan disebabkan angin apa semua di padang pasir. Nabi Musa pun mengatakan kepada wanita tersebut, hanya arahkan. Kalau jalan ke depan, okey, terus ke depan. Jalan depan, okey, belok kanan. Okey, belok kanan, belok kiri. Okey, belok kiri, macam tu. Ya, kerana apa? Dia rasa, yalah, jujurnya dia rasa takut kepada Allah, amanahnya dia, ya, menjaga kehormatan. Tu dia. Sampai di rumah Nabi Syuaib, lalu dia menceritakan, ini menunjukkan Nabi Syuaib adalah lelaki ini adalah Nabi Syuaib, yang setengah ulama mengatakan itu adalah Syuaib. Ya, kerana dia memahami perjalanan Nabi Musa. Ya, lalu dia mengatakan, kamu telah selamat daripada kaum yang zalim. Lepas tu dia kata, dalam ayat ni apa Allah katakan? Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai bapakku, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang kuat lagi dapat dipercayai. Tu dia. Ya. Anak tu berkata, salah seorang anak perempuan tu kata, ya abati, wahai bapakku, ambillah dia bekerja dengan kita. Kenapa? Kerana dia kuat dan amanah. Apaknya terkejut? Kuat amanah, mana datang kamu tahu dia kuat amanah? Ni business card dia, misalan. Ya, misalan. Kalau kita, ya, kalau kita anak kita dah berkenan, ayah saya tahulah dia kuat dan amanah. Lalu dikatakan, bagaimana kamu tahu dia kuat? Baru je jumpa. Dia mengatakan, batu tu yang seharusnya dia angkat 3-4 orang, dia seorang je angkat, Pak. Okey. Kemudian, amanah pula, disebabkan waktu dalam perjalanan tu, ya, dia suruh saya berjalan di belakang. Kenapa dia tak boleh tengok keadaan wanita di depan sehingga menampakkan aurat apa semua. Okey, dua perkara. Okey, tu dua perkara yang amat penting. Perkara yang paling penting juga dikatakan, anak tu mencadangkan. Kalau kita ni luruh pendul, ya, kita ni luruh pendul, ya, bapa ambillah dia bekerja, kita pun ambil dia bekerja. Sedangkan mesej yang di sebalik itu kita tak faham. Nabi Syuaib faham apa yang anak tu cakap. Anak dah remaja. Tuan-tuan dan perempuan, anak dah remaja kena bijak dalam mengaturkan acara. Ini tengok anak tu dah remaja, dukung anak baby jiran sebelah. Tak faham-faham. Tiap-tiap hari dia dukung baby tu, dia layan baby tu, suka main dengan baby tu. Kita tak faham. Apa suka main baby orang pula? Duduk rumah, buat kerja rumah. Sedangkan itu isyarat bahawa anak ni dah nak kahwin. Cuma kita je yang tak faham. Kalau dah tengok tu cepat-cepat, aduh, dia dah nak kahwin lah tu. Ya, cari. Cari kan. Apa nak malu? Ini bukti. Ya. Nampak tak bukti dia? Okey.
Bapa dia, Nabi Syuaib mengetahui kedudukan anak dia. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Berkatalah Syuaib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang kedua anakku ini. Nampak tak? Bapa dia faham. Lepas tu bapa dia pergi masuk Minang. Masuk. Aku nak kahwinkan kamu dengan anak aku. Salah seorang tu. Okey? Tapi dengan syarat, dasar bahawa kamu bekerja denganku selama 8 tahun. Mas kahwin dia 8 tahun bekerja dengan pak mentua. 8 tahun itu zaman dahulu. Kalau buat zaman sekarang tak habis 1 tahun dah belah dah. Ya, ini zaman dahulu 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran famin 'indik. Jika kamu nak sempurnakan 10 itu lebih baik padamu. 10 tahun. Yakni mas kahwin dia duduk dengan pak mentua, bekerja sama pak mentua 10 tahun. Okey? Jadi dalam bab ini kita lihat kedudukan bahawa akhlak orang-orang yang soleh begitu keadaannya. Itu pasal tuan-tuan dan puan akan menyaksikan, ya, Abu Bakar mengawinkan Aisyah dengan Rasulullah. Rasulullah mengawin Hafsah, Umar mengahwini Hafsah dengan Rasulullah. Semua kawan-kawan, adik-beradik jadi menantu mentua apa semua kan. Osman mengahwini anak Rasulullah yang 2 orang itu. Selepas mati seorang, kahwin lagi seorang. Dan Ali mengahwini Fatimah. Ya, begitu kedudukannya. Kahwinkan. Tak menjadi masalah kalau kita kenal orang tu baik, kahwinkan. Ya, untuk kebaikan anak-anak kita. Baik. Bab kahwin pula. Ada bukan bab kitab kita nak bicara ni. Mana ni? Ustaz ni. Okey, baik. Jadi pengantar tarhib dalam masawil al-akhlaq. Okey. Penghantar at-tarhib, targhib menggalakkan, menyukakan, tarhib menakutkan berkaitan dengan akhlak. Dalam kamus al-misbah disebutkan rahaban mengikut pola taiba. Apa ya? Yakni takut, ta'iba, takut. Dalam Taj al-Arashi dicantumkan, Arusi dicantumkan bahawa ini perkataan-perkataan krosa kata ni, ya, rasanya tak perlu kita huraikan. Ya, tapi cukup penting pengantar tarhib, yakni maksud tarhib menakutkan, ya, perasaan takut terhadap perkara-perkara yang tidak baik. Okey, yang pertama tajuk ini waspada dari hasad. Di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak yang tidak baik ialah hasad dengki. Ya, hasad dengki. Hadis yang ke-41 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Berhati-hatilah kamu dari hasad, kerana hasad itu akan menghabiskan kebaikan seperti mana api menghabiskan kayu bakar. Okey? Ini di antara hadis, tetapi kedudukan hadis ini dhaif. Ya, kedudukan hadis ini dhaif. Nanti ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kalau dah tahu dhaif kenapa diletakkan juga? Okey, pertama kita kena faham elok-elok buku ini adalah buku yang mengeluarkan satu bab yang khusus yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi dia kena letak semua hadis-hadis itu adab orang yang menakalkan buku, mengambil bahagian buku itu secara amanah. Lepas tu di sini kita lebih selesa apabila hadis itu diterangkan kedudukan dengan dikatakan darajat hadis. Ya, dia terpaksa terangkan. Kalau dia buang tajuk-tajuk itu berarti ada masalah kalau nak dinasabkan kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Ya. Dan bagi kami pula yang menyampaikan, kami agak berhati-hati supaya ianya tidak sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan benda-benda yang tak sahih. Nanti apa kami nak jawab depan Allah? Itu je. Dia sudah amanah dia letakkan buku ini dah bagus dah. Tetapi sekarang dia sudah amanah kami pula yang menyampaikan, kami perlu menelitikan setiap hadis supaya sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan berbentuk hadis yang sahih. Berarti betul datang daripada kekasih Allah, yakni Rasulullah SAW. Cuma dalam perbahasan ini kita menghormati cara dia mengetengahkan. Lepas tu kita akan mengupaskan apa qaul-qaul ulama katakan. Misalan kita tengok darajat hadis ini dhaif dikatakan, dikeluarkan oleh Abu Daud dan beliau tidak berkomentar mengenai sanadnya. Menurut Al-Munzari, kakak nenek kepada Ibrahim, salah satu perawi tidak disebut namanya. Al-Bukhari menyebut nama Ibrahim di dalam At-Tariq Al-Kabir, kemudian menyebutkan hadis ini dan mengeluarkan komentarnya, hadis ini tidak sahih. Ya, jadi dalam sanad tu tertinggal satu lelaki yang dinamakan Ibrahim, tidak disebut namanya. Lalu Imam Bukhari mendatangkan sanad ini dan menceritakan siapakah lelaki ini. Lelaki ini adalah lelaki yang mempunyai masalah. Oleh kerana itu hadis ini dikatakan tidak sahih. Dilemahkan oleh Imam As-Sayuti, ulama hadis, dalam Jami' As-Saghir. Beberapa pakar hadis menyebutkan bahawa dalam sanad ini ada Isa ibn Hamad yang hadis ditinggalkan. Yakni seorang lelaki juga, sanad dia bernama Isa, yang mana bila sanad ini bernama lelaki Isa bin Abu Isa bin Ahmad, Abu Isa Al-Hanath, ia merupakan hadis yang orang tak ambil pada dia. Ya, bila orang tak ambil, kedudukan hadis tidak sahih. Baik, Krosa kata, berarti al-hasad berarti seorang yang berharap agar nikmat atau keutamaan orang lain hilang dan dipindahkan oleh Allah kepadanya. Ini termasuk sikap tercela, sedang mengharapkan nikmat untuk dirinya sendiri tanpa berharap nikmat yang sama hilang dari orang lain, disebutkan ghibtah. Ghibtah dalam kataan dunia hukumnya mubah, sedangkan dalam urusan akhirat hukumnya terpuji kerana termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Okey. Baik, al-hasad yang dimaksudkan dalam bab ini, hasad ini ialah satu perkara yang mana orang tu dia tak suka, dia mengharapkan nikmat pada orang lain tu hilang dan datang kepadanya. Itu satu. Dan kadang-kadang orang tu hasad, biar nikmat orang tu hilang, tak dapat dia pun tak apa asalkan dia hilang. Ini pun perkara yang tercela. Ya, yang mesti dijauhkan. Pada setiap pribadi-pribadi yang beriman, hendaklah menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan tersebut. Itu hasad yang tercela sangat-sangat. Baik. Ada pun sifat yang terbaik yang disebutkan ghibtah, yakni dia mengharapkan nikmat untuk dirinya, macam orang tu dapat, dia pun nak dapat tanpa mengharapkan nikmat tu hilang kepada orang tu. Ya. Maka hukumnya mubah. Dia dapat, aku pun nak juga, ya Allah, aku pun nak macam dia. Dia tak ada perasaan dengki, hasad kepada orang tu. Ya. Bahkan bila orang tu jatuh, dia puasa sedih juga. Ya. Okey, ini. Tetapi ini adalah urusan yang maksudnya dia, harapan dia tidak hilang keyakinan dia kepada Allah, tawakal dia kepada Allah dan tahu keadaan ialah hukum hakam dalam bab-bab yang begini. Kerana ada orang tu, kalau kita dapat jadi macam dia kan best, kan seronok, tapi dia tidak tahu bahawa orang tu penuh dengan kekufuran, ya, dia tak kisah lantak dia kufur ke tak kufur ke, ya, itu tak baik. Ya, itu tak baik. Kenapa? Itu perbuatan yang tercela yang disebutkan dalam surah Qasas juga yang berkaitan dengan Qarun. Ya, kisah Qarun, orang yang menyaksikan Qarun. Ya, itu dia. Baik, kandungan hadis. Pertama, hadis ini berisi tentang peringatan dari sikap hasad dan kewajipan untuk menerangkan kerana keberadaan akan menghabiskan kebaikan dan memusnahkan segala pahala seperti api melahap kayu bakar hingga menjadi abu. Ya, yang disebutkan, ya, makna dia betul. Hadis apa yang dikaitkan dengan hadis dhaif ini, makna dia betul. Bahawa hasad ini, dengan perasaan hasad ini, dia seperti kayu api yang terbakar sikit, akhirnya menghilangkan kayu itu tersebut. Yakni amalan dia akan hilang.
Dia macam kita lah, zaman dulu pakai ubat nyamuk. Ya, pasang ubat nyamuk, bangun pagi habis dah ubat nyamuk tu. Itulah seperti yang disebutkan sebagai hasad. Ya, dia memakan amalan-amalan soleh kita ini seperti mana api memakan kayu. Ya, ataupun api makan ubat nyamuk tu. Kalau siapa yang orang kampung yang ada kawasan kebun, di sana ada beberapa kebun tau. Macam saya orang kampung. Okay? Di sana ada satu kebun tu, tanah dia bukan tanah biasa ni. Nak kata tanah gambut pun bukan tanah liat. Tanah liat bahagian bawah dia ada, tanah atas tu adalah kesan mungkin disebabkan ribuan tahun dahulu, akhirnya bahan-bahan tu daripada daun-daun apa semua dia menjadi tanah. Ya. Berlaku sedikit terbakar. Orang tak tahu dia terbakar. Ya, bakar-bakar terbakar. Rupanya dia bakar tu ke dalam. Habis 1 ekar tanah tu dia terbakar hangus. Ya. Begitulah. Amalan-amalan yang diikuti oleh orang-orang yang mempunyai sifat hasad, dia seperti api yang memakankan segala-galanya. Habis amalan soleh kita. Kedua, hasad yang dilarang adalah saat menyaksikan nikmat Allah dimiliki saudaranya, lalu dia mengharapkan nikmat tersebut lenyap darinya. Inilah hasad yang tercela. Hasad yang tercela ini adalah hasad dengki dia pada orang yang ada nikmat, kalau boleh Allah hancurkan nikmat dia. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, kalau kita diberi nikmat, berhati-hati. Dalam hadis ada mengisyaratkan setiap orang yang diberi nikmat ada pendengki. Maka jangan terlampau, sikit-sikit keluarkan Facebook, sikit-sikit keluarkan ni. Aku dapat durai yang runtuh, orang semua tahu. Aku dapat ni, semua orang tahu. Baik-baik, kerana zu nikmat, orang yang diberi nikmat ada pendengki. Kita tak tahu siapa. Itu pasal kenapa bila disebutkan istikharah, kadang-kadang ataupun kita dapat mimpi-mimpi yang baik, ya, kenapa dilarang sama sekali untuk menceritakan kepada orang sesuka hati kita nak cerita semua orang? Kenapa? Kerana ada orang yang dengki kepada nikmat bagi mereka yang faham tentang takwil mimpi. Oleh kerana itu kalau kita menyaksikan dalam kisah Yusuf alaihissalam, cuba buka surah Yusuf. Ya, buka surah Yusuf. Surah yang ke-12. Juzuk yang ke-12. Okey. Muka surat 235. Permulaan surah Yusuf. Nampak ya? Muka surat 235. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat yang keempat. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nabi Yaqub Allah berikan kelebihan dia mahir dalam mentakwil mimpi. Lepas tu Nabi Yusuf telah mahir. Anak-anak dia pun mahir. Ini dia. Kelebihan. Dan pada zaman itu terkenal dalam pentakwilan mimpi. Dan mimpi yang berbentuk begini, ya, mimpi yang baik, bertuah. Apa dia? Nampak 11 bintang, nampak matahari, nampak bulan, sujud. Macam mana dikatakan Aminah bermimpi, ya, matahari keluar daripada dirinya ataupun bulan jatuh ke riba, macam itu, ya. Yang macam siapa nama? Sofiyah, ya, isteri Rasulullah yang sebelum itu adalah isteri kepada seorang Yahudi.
yang bermimpi bulan jatuh ke riba. Dia cerita kepada suaminya, abang, ya, kalau kita lah istilah kita, abang, piah mimpi bulan jatuh ke riba. Dengan harapan suaminya pun excited. Tapi suami dia faham penafsiran mimpi itu. Terus dia tampar muka Sofia. Lebam, bukan tampar ala kadar, ya, tampar berbekas sehingga hari perkahwinan Rasulullah dengan Sofia, bekas tu ada lagi. Sehingga Rasulullah bertanya. Itu yang jadi tahu tu. Apa sebabnya? Lalu dikatakan, aku bermimpi bulan jatuh ke riba. Lalu suamiku tampar aku. Dia mengatakan, jangan kamu harap Raja Arab itu akan mengahwini kamu. Tu dia kefahaman dia. Nampak tak? Dengki dia tu. Dan begitu juga dalam kisah ni Allah katakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, nampak? Mimpi yang mendatangkan kebaikan pun ada orang yang dengki. Ini kan pula kita dapat berbagai-bagai harta, berbagai-bagai. Mesti ada orang yang dengki. Berhati-hati. Okey? Jadi orang yang dengki ni dia akan nakkan harta kita tu hilang. Apa jugalah bentuklah, dia nak hilang daripada kita. Itu hasad yang paling jahat. Baik. Ketiga perilaku hasad telah disebutkan kejelekannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah berfirman, ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran kekurniaan yang telah Allah berikan kepadanya. Dalam surah Nisa. Dalam disebutkan dalam Musnad Ahmad dan At-Tirmidzi dari Az-Zubair Ibn Awam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dabba ilaikum da'ul umamin qablakum al-baghdha wal hasad wal baghdha wa hiya al-haliqah haliqatun din. Telah membuat kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Yang ini telah datang penyakit-penyakit umat sebelum kalian kepada kalian. Yang Rasulullah sebutkan kepada para sahabat. Apa dia? Iaitu hasad dan permusuhan. Penyakit inilah yang telah mencukurkan, yakni mencukur agama. Hadis ini hadis hasan. Ya, dengan kata lain hadis hasan, hadis sahih. Yakni penyakit umat yang sebelum ini, perasaan benci dan perasaan hasad ini datang kepada para sahabat yang Rasulullah ingatkan, maka diarahkan jauhkan penyakit ini. Kenapa? Perbuatan benci, ya, perbuatan dengki ini, hasad ini yang boleh menyebabkan perpecahan kaum, ya, perpecahan berlaku di antara satu sama lain. Kesan buruk hasad sangat banyak. Konon kerana hasadlah Allah diderhakai, iaitu apabila Allah Ta'ala merintahkan kepada iblis agar bersujud kepada Adam. Lalu iblis hasad terhadap Adam, inilah yang menyebabkan iblis enggan bersujud kepada Adam, sehingga Allah mengeluarkan dia dari satu tempat yang istimewa. Iblis dia hasad kepada Adam kerana apa? Kerana kelebihan yang Allah berikan kepada Adam. Okey. Pertama, iblis ni, na'udzubillah, dia ni jenis tak reti nak bersyukur kepada Allah. Allah dah bagikan nikmat dia, nikmat yang terbaik. Apa nikmat yang terbaik? Asalnya dia merempat di muka bumi dengan jin-jin yang lain. Tapi disebabkan Allah angkat, dia bercerita tu dah bercampur bau dengan Israeliat apa semua, tak apa. Dia angkatkan, dibawa ke atas sana, ke langit sana. Dan diberikan kedudukannya duduk bersama para malaikat. Walaupun dia tu iblis, walaupun dia tu jin. Dengan sifat dia perlukan makanan, ya, dengan sifat dan berbagai sifat lagi, tapi Allah berikan dia keistimewaannya duduk bersama para malaikat. Tetapi itulah minta lindungnya, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah disebabkan zuriat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan,
berkahwin seseorang itu disebabkan 4 perkara. Apa dia? Kecantikannya, keturunannya, hartanya, agamanya. Disebutkan keturunan. Kalau keturunan kita kahwin dengan orang tu, ya, kalau kita asyik-asyik kita. Kalau seseorang itu kahwin dengan orang yang alergi, anak cucu pun alergi jugalah. Akan muncul begitu. Jin dia. Orang kata genetik dia tu. Dan keadaan ini yang menggerunkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan, na'udzubillah, kita minta lindung kepada Allah daripada keturunan yang tidak baik, daripada perbuatan yang tak baik, minta lindung kepada Allah. Kenapa? Kerana apabila iblis ini dah duduk, dah istimewa, dikatakan istimewanya dia duduk tu begitu hebat, tiba-tiba Allah nak jadikan Nabi Adam, terkejut dia. Siapa dia Adam ni? Dan kedudukan Adam yang istimewa, kejadiannya itu Allah jadikan dalam special case yang menyebabkan perasaan cemburu itu datang. Dia mula rasa dengki, kenapa? Selain daripada malaikat, dia dah tak dengki dah pada malaikat, tak ada hasad dengan malaikat pasal dia dah duduk title malaikat. Tapi sekarang ada makhluk yang Allah jadikan dengan kehebatannya yang tersendiri, yang Allah akan dudukkan dia di tempat yang istimewa, itu yang mendengkikan dia. Perasaan hasad. Kalau tak, kalau di bawah dijadikan dalam keadaan biasa je tanpa keistimewaan, iblis tak akan rasa perasaan hasad. Tetapi disebabkan keistimewaan, itulah muncul hasad, ya, iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Okey, kita tengok. Jadi dalam bab ini iblis hasad kepada Adam sehingga kan bila Allah jadikan Nabi Adam dengan tangannya yang maha agung, dan bagaimana wallahu alam, sifat yang mulia di sisi Ar-Rahman disebutkan dalam hadis, kita beriman, ya, tanpa membicaranya. Kemudian setelah dijadikan, dia dah tak puas hati. Kenapa? Semua makhluk tidak dijadikan special seperti Adam. Sewaktu dibaringkan Adam seperti patung tu, dia mula masuk ke dalam tubuh badan Adam. Dicek, ya, dikeram sangat apa hebat Adam ni, ya. Lalu dikatakan keluar je, Adam ini makhluk yang tidak mempunyai kekuatan dalaman. Berarti boleh dipusing. Tu dia. Khianatan yang pertama dilakukan. Dia pergi cek, ya, dia nak menghancurkan Adam. Tu pasal kita menyaksikan dalam Al-Quran bagaimana dia mempertikaikan. Allah jadikan Adam, kamu jadikan dia di tanah, kamu jadikan aku dari api. Apa bestnya tanah tu? Ya, api lagi baik. Nampak tak bagaimana dia buat perbandingan? Ya, dengki, hasadnya pada Adam. Kenapa? Dia menyangkakan dirinya lebih baik. Itu dia tak kata malaikat jadi daripada nur, lagi afdal daripada api. Tapi tak pernah malaikat menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keempat, Ibnu Rajab mengulaskan hasad merupakan sifat yang terancap kuat pada diri manusia, iaitu manusia akan bereaksi tidak suka jika orang lain sepadan yang mengungguli dalam beberapa perkara istimewa. Saat melihat orang lain mendapat kenikmatan, sikap setiap orang terbahagi dalam beberapa tingkatannya itu. Ya, jadi Ibnu Rajab menerangkan bahawa di antara perkara-perkara yang tidak baik dalam jiwa manusia ini memang ada. Ya, maka tugas kita untuk membersihkannya. Apa dia? Kerana orang-orang ini tak boleh melihat orang lain dalam keadaan kenikmatan. Bila ada je orang yang mendapat kenikmatan, apa dia katakan? Yang pertama, berusaha melenyapkan nikmat yang ada pada orang lain dengan berbuat zalim, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ini di antara syar, kejahatan. Ya, dia tengok orang tu dapat nikmat, dia mula cuba nak menjatuhkan, dia melakukan konspirasi misalnya. Ya, menjatuhkan seseorang dengan fitnah, dengan berbagai-bagai penipuan, ya, dia nak jatuhkan. Lepas tu kalau boleh nakkan orang tu terus, kalau boleh mati. Mati karakter dia, mati tubuh badan pun semua kalau boleh dia nak. Itu hasad paling jahat, lebih kurang iblis. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, berupaya mengalihkan agar nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Pertama, dia nakkan orang tu jatuh. Lepas tu dia kalau boleh nikmat tu
ya, pusing pada dirinya. Kalau boleh tender tu datang kat dia, tak payah orang lain. Jahat. Okey. Kemudian yang ketiga, berupaya melenyapkan nikmat tersebut tanpa berharap berpindah kepada dirinya. Okey. Ketiga jenis hasad pertama ini semuanya tercela dan dilarang. Kalau boleh, ya, dia hilang nikmat walaupun aku tak dapat tak apa, tapi hilang nikmat pada dia. Oh, dahsyat ya. Jadi tiga nikmat ini, tiga sifat hasad ini adalah sifat yang paling jahat sekali. Kemudian yang keempat, miskin mendapati dalam dirinya perasaan hasad, namun dia berusaha menahan dirinya agar tidak berlaku zalim, baik dengan perbuatan maupun perkataan. Orang yang seperti ini menurut yang diriwayatkan oleh dari Al-Hasan tidak berdosa. Ya. Dia ada perasaan dia, ya. Memang kadang-kadang ada. Nauzubillah, syaitan membisik. Dia datangkan bisikan. Tetapi dia lawan, dia cuba berusaha untuk menjadi orang yang takut kepada Allah, orang yang tidak ada perasaan yang begitu, dia cuba lawan, maka dia ni orang yang baik. Man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang berusaha untuk menjaga dirinya adalah dia mendapat penjagaan itu untuk dirinya. Maka itu tinggi. Mengikut Hasan Al-Basri, dia tak berdosa. Bahkan dia mempunyai sifat yang terbaik kerana berusaha untuk menjaga dirinya daripada melakukan kejahatan itu. Yang kelima, meskipun mendapat pada dirinya perasaan hasad, namun dia berupaya menghilangkannya, berbuat baik terhadap yang dihasadnya. Bahkan mendahului dengan buatan ihsan kepadanya, mendoakan dan menyebarkan kebaikannya sampai perasaan hasad itu hilang dan berganti dengan kecintaan. Ini darjat keimanan tertinggi yang berlaku pasti mukmin sejati yang mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti mana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Okay? Yang kelima ini merupakan sifat yang terbaik. Dia ada perasaan tu, dia lawan, dia hilangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan senang. Ya, itu pasal berjihad untuk diri sendiri, untuk menyampaikan risalah ini tidak senang. Untuk melawan hawa nafsu dia bukan semudah itu. Sehingga dia paksa diri dia, ya, bila orang yang dihasad tu, dia datang, dia bantu. Walaupun syaitan berbisik, jangan bantu. Kamu kena lawan dia. Dia bantu, dia buat baik, dia doa, Allah ampunkan Tuhan. Ya. Bisikan dengan percaturan itu akan bertembung. Itu pasal bila seorang tu kadang-kadang bila dia nak buat, ya, datang perasaan riak. Kan? Lawan, buat. Aku lawan. Sudah tentu pahalanya memang dia tidak termasuk dalam kategori riak. Bila orang tu tengah nak buat amalan, tiba-tiba syaitan ganggu, ya. Tak usah, nanti riak, atau tak usah, nanti ujub. Lawan. Itu je kaedah dia. Dia akan datang berterusan sehingga satu hari, syaitan tak mampu dah, kita dalam keadaan ikhlas. Begitu juga dalam bab ini, ya, bila hasad datang, bencinya ke orang tu, kita lawan betul-betul, dan kita pergi apa yang nak bantu, dengan ikhlas, kita paksakan diri. Sampai satu tahap, maka kita akan menjadi orang yang dapat menguasai diri kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ianya perlu dicuba. Ya, ianya perlu dicuba dan perlu dilawan. Kenapa? Begitulah syaitan. Kalau kita kata, aku tak nak, aku tak suka, tapi aku nak cuba lawan, alamak lecehnya, kita tinggal, akhirnya dia akan berterusan dengan sifat-sifat yang begitu. Tetapi kita lawan dia, diikuti dengan doa dari belakang, ya Allah, ampunkanlah dia, ampunlah aku, ampunkanlah dia, ampunkan aku. Wallahi summa wallahi, dia termasuk di kalangan orang yang terbaik, hamba-hamba yang cuba mengislahkan diri ataupun mengembalikan diri, bertaubat, ya, yang terbaik. Oleh kerana itu, ya, bila kita lihat kedudukan yang begini, jarang orang yang boleh melakukannya. Dan kalau orang yang boleh melakukannya, memang orang itu adalah orang yang terbaik. Kemudian kelima, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, hasad terbahagi menjadi dua macam. Hasad terbahagi kepada dua macam, iaitu yang pertama, yang terlarang lagi dicela, mengharapkan hilang nikmat Allah dari seorang hamba. Sama sahaja lebih senang membiarkan perasaan hasad itu tetap bersemayam di hati tanpa ada usaha untuk memeranginya atau berusaha menghilangkan dan menyembunyikannya. Inilah seburuk-buruk hasad, kerana termasuk kezaliman yang berulang-ulang. Hasad semacam ini akan menghabiskan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Ya,
Kalau hasad yang pertama tadi, kita dah terangkan bahawa perasaan dia nakkan nikmat orang tu hilang, lepas tu kita tak berusaha untuk melawankannya, maka ini hasad yang paling jahat yang boleh menyebabkan amalan kita hilang. Perasaan kita suka hilang nikmat orang tu merupakan satu bara api yang kita letakkan dalam diri kita yang akan menghilang amalan kita. Yang kedua, tidak mengharap lenyap nikmat dari orang, dari seorang hamba, namun dia menginginkan nikmat yang sama untuk dirinya, yang di atasnya atau di bawahnya. Hasad yang demikian terbahagi menjadi dua macam. Ya, dia tak nak biarlah orang tu nikmat dia dengan tu, tapi dia nak macam orang tu juga. Ya, nak macam orang tu, tapi dia tak adalah nak kata nak nikmat orang tu hilang. Kalau nikmat orang tu hilang pun dia tak suka, dia tak seperti, maksudnya excited sangat, padan muka tak ada. Ya, itu hasad yang mana yang disebutkan ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, hasad terpuji saat menyaksikan nikmat Allah yang dalam urusan agama pada diri orang lain, lalu dia berharap mendapatkan yang semisalnya. Maka perasaan seperti itu cita-cita yang baik, apalagi diimbangi dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk meraihkannya, maka hal ini merupakan cahaya di atas cahayanya. Okay? Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang terbaik. Okay? Di antara yang terbaik. Dia berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, hasad yang tidak terpuji, berharap mendapatkan kenikmatan duniawi demi kepuasan syahwat belaka sebagaimana Qarun yang semisalkan. Dia hasad ini tidak terpuji, berharap mendapatkan kenikmatan duniawi macam Qarun yang saya katakan tadi. Macam Qarun. Kenapa? Kerana dia tak kira orang tu kafir ke beriman ke apa-apa, yang penting dia urusan duniawi semata-mata. Okey, cuba buka surah Al-Qasas, kita tengok seperti mana yang disebutkan oleh pensyarah ni dalam surah Al-Qasas tadi. Muka surah yang ke-28. Ayat muka surat 395. Juzuk ke-20. Ayat yang ke-79. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, surah cerita Qarun ni bermula ayat 76. Ya, kita ringkaskan pada ayat 79. Selepas Qarun punya harta yang banyak itu, dia keluar keluar macam berarak, disaksikan oleh kaum dia. Mereka ini adalah kaum Nabi Musa. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam keadaan kemegahan sambil membawa harta-hartanya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya Qarun itu benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nampak, ini dia. Inilah manusia, kebanyakan manusia gila kepada dunia. Tak dinafikan. Sampai sekarang. Yang jadi kucak-kacir politik tu dunia lah tu. Ya, berebut dengan jawatan-jawatan, dengan apa semua. Ya, nakkan title, nakkan gaji yang besar apa semua, tapi tidak jalankan amanah. Ya, ini semua dunia. Jadi golongan ini muncul. Dia sewaktu menyaksikan Qarun membawa harta yang gila-gila dikatakan, ya, yang melampaui adat manusia, yang bukan sedikit nilainya, ya, bermegah-megah dengan mas-mas dia. Lalu dia menunjuk-nunjuk kepada orang. Muncul di kalangan manusia itu yang tergila-gila nak jadi macam dia. Ya. Bagi mereka dunia ini adalah kejayaan yang sebenar. Sedangkan kita tidak. Dunia ini adalah tempat kita mengumpul kejayaan nak dibawakan ke akhirat.
Okey. Oleh kerana itu, mereka mengatakan alangkah baiknya kita mempunyai seperti apa yang telah dimiliki oleh Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai kehebatan dan keberuntungan yang besar. Itu nilaian pandangan manusia yang jahil. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, nilaian itu dinilaikan melalui iman, bukan nilaian akal. Manusia menilaikan semuanya melalui akal. Dia tengok, oh itu kejayaan hebat, itu jaya, itu berjaya. Kalau kita menyaksikan para sahabat radhiyallahu anhu seperti Osman ibn Affan bilion A, Abdul Rahman ibn Auf bilion A, tetapi penuh ketakwaan, itu tak menjadi masalah. Pasal harta tak menjadi masalah, kaya macam mana pun, ketakwaan itu diambil kira. Tetapi muncul orang yang beriman mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Berkatalah orang yang dianugerahkan oleh ilmu, kecelakaanlah yang besar bagi kamu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperolehi pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Muncul orang-orang yang ada ilmu, yang ada iman, yang meneguhkan kenapa kawan ni boleh berfikir macam itu sekali, nak macam Qarun. Sedangkan Qarun tak pernah nak bayar zakat, Qarun tak pernah nak tundukkan diri kepada Allah. Kalau dia bayar zakat, beriman kepada Allah, confirm dia berjaya. Tapi dia menantang. Tu usul kita. Penilaian kita adalah penilaian agama. Oleh kerana itu, dia duduk kedudukan macam mana sekalipun, kalau tak ada nak solat, tak ada nak bayar zakat, dia tak akan baiknya. Oleh kerana itu, dalam bab ini, apabila orang-orang yang beriman nampak, dia dah nampak dah, ini orang-orang yang akan dicelakakan. Oleh kerana itu, dalam hadis, bab-bab orang yang akan ditimpa bala, bab yang orang yang akan ditimpa kecelakaan, amat penting kita ketahui supaya kita tidak terkena. Tapi siapa yang nak beritahu? Okey, kita habiskan ayat ni. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya di dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah dia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun. Qarun. Apa kesudahan orang yang bercita-cita semalam? Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. Dan jadilah orang yang kemarin bercita-cita kedudukan seperti Qarun itu berkata, aduhai benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan kurnianya atas kita, benar-benar kita pun termasuk golongan yang dibenamkannya. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Nasib baik dia tidak ditenggelamkan sama, disebabkan baru niat sahaja. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, ya, bagi kita sebagai seorang yang beriman, bersabar dengan apa yang Allah bagi. Lebih baik makan dapat secupak beras sehari daripada ditenggelamkan dalam sekelip mata. Dan baik kita dapat hidup, makanlah sedikit yang Allah berikan, kita mampu untuk masih lagi hidup berbandingkan Qarun dapat berjuta tapi satu sen pun tidak dapat menyelamatkan dia dari azab Allah. Jadi insya-Allah cukup sampai di sini dulu.
yang mana ianya merupakan perkara yang amat penting untuk kita ikuti dan memahami, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang mendatangkan keberkatan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.